Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sedarkah kita bahawa anak-anak daripada golongan keluarga yang miskin yang berumur daripada 6 hingga 18 tahun layak menerima bantuan. Bantuan tersebut disalurkan melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat. Ramai orang tak tahu. Ramai orang tahu tapi tak tahu nak memohon. Jom kita kongsi sama-sama. Bantuan ini sebenarnya memang dah lama ada dah lama wujud dalam Jabatan Kebajikan Masyarakat. Tetapi dalam Belanjawan 2021 ada penambahbaikan untuk bantuan anak-anak ni. Penambahbaikan inilah yang ramai orang tak tahu. Bukan tahu, dia orang tahu tapi terlupa dan kenaikannya berapa. Jadi jom kita revise sikit tentang benda ni. Okey, bagi kadar yang lama maksimum bagi seorang anak cuma RM100 saja dan RM450 sekiranya dalam satu family tu, dalam satu keluarga tu ada 4 orang anak. 4 orang anak ke atas hanya menerima sebanyak RM450 saja. Sikit sangat kan. Itu yang kadar lama. Dan pada Belanjawan 2021 ada penambahbaikan untuk bantuan ni. Bagi tahun 2021, yakni tahun ni pada Belanjawan yang dibentang, penambahbaikan ada banyak dalam bantuan ni Okey, yang pertamanya, bagi kanak-kanak yang umur 6 tahun dan ke bawah akan mendapat RM200 sebulan untuk seorang. Maksudnya kalau ada seorang anak umur 6 tahun dan ke bawah layak menerima bantuan RM200 sebulan. 6 tahun dan ke bawah. Maksudnya sejak baby sejak 1 tahun 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Dia layak menerima RM200 sebulan untuk satu orang anak. Okey, manakala bagi anak yang berumur 7 hingga 18 tahun akan menerima RM150 sebulan. RM150 sebulan seorang. Dan had maksimumnya ialah sebanyak RM1,000 untuk satu keluarga. Jadi samalah kalau anak melebihi 4 orang ke apa ke, maksimum yang akan dibantu ialah sebanyak RM1,000 untuk satu keluarga sebulan. Maafkan aku sekiranya dalam video ni aku membaca ringkasan Ni dah ringkasan yang aku buat Okey, ringkasan ni aku buat untuk point dia sebab ini banyak hal jadi aku tak sempat nak menghafal dan aku nak publish video tu hari ni juga sebab besok aku lagi sibuk, banyak benda aku nak buat, so tak berkesempatan. So that's why aku buat dia punya point dia. So dekat sini berdasarkan point ni aku jelaskan Okey, kita dah tahu dah penambahbaikan dia. Sekarang kita nak tahu pula syarat dia pula. Syarat tu penting lah sebab setiap satu bantuan dan permohonan mestilah ada syarat, bersyarat. Okey, syarat dia Okey, syarat yang khusus untuk buat bantuan ni Okey, pertama mestilah warga negara Malaysia. Warga negara-negara lain tak boleh. Singapura tak boleh, Brunei tak boleh, Indonesia tak boleh. Hanya warga negara Malaysia yang mendaftar. Kalau kanak-kanak kena ada surat kelahiran ataupun MyKid. Okey. Dan yang keduanya, keluarga kanak-kanak ni mestilah terdiri daripada keluarga yang miskin iaitu pendapatan yang tidak melebihi pendapatan garis kemiskinan. Maksudnya garis kemiskinan dia bawah lagi daripada garis kemiskinan, tidak melebihi paras garis kemiskinan tu maksudnya pendapatan RM1,000 ke bawah lah. Kita anggarkan RM1,000 ke bawah pendapatan sebulan bagi suatu keluarga tu. Okey, bagi kanak-kanak yang berumur 18 tahun pula 18 tahun ni kita tak panggil kanak-kanak dah panggil remaja kanak-kanak apa 18 tahun Okey, bagi remaja yang berumur 18 tahun ke atas boleh dipertimbangkan sekiranya keluarga tersebut terlalu susah boleh dipertimbangkan. Itu pun sekiranya yang 18 tahun ke atas tu menuntut, contohnya dia menyambung tingkatan 6 dia masih bersekolah sekolah menengah atas lah maksud aku, tingkatan 6 ada 2 tahun kan, lepas tu ataupun dia masuk matrikulasi sebab ramai ada orang daripada keluarga yang susah mendapat keputusan yang cemerlang dan boleh menyambung dan masuk matrikulasi, maka permohonan yang macam ni akan dipertimbangkan walaupun umur dia melebihi 18 tahun. Itu ialah syarat kelayakan, syarat untuk memohon Jadi bagaimana untuk memohon? Okey, kita semua sedia tahu yang permohonan Jabatan Kebajikan Masyarakat ni biasanya secara manual dan yang kali ini diwujudkan secara online dan manual bukan online atau manual tapi online dan manual. Maksudnya mula-mula kita kena buka laman web, kita kena isi secara online dahulu Okey, jadi untuk memohon bantuan ni korang kena pergi ke laman web rasmi JKM Okey, dan terus ke pautan aku akan letak dekat ni ke depan ni ebantuanjkm.jkm.gov.my Okey, aku letak kat ni. Nampak Okey, pergi ke
pautan tersebut. Okey. Dan pada page yang keluar tu, korang tekan pada daftar permohonan atas talian. Daftar permohonan atas talian. Korang cari kat situ, daftar permohonan atas talian, korang klik kat situ. Okey, dekat halaman seterusnya, korang pilih negeri. Ya, negeri, dan seterusnya masukkan nombor kad pengenalan. Ya, contoh kalau di negeri Perak, cari negeri Perak dan korang masukkan kad pengenalan korang. Kemudian tekan daftar. Nampak macam mudah kan? Okey, dalam talian ni mudah aja. Itu dia yang korang perlu buat. Ya. Dan ada keluar form borang-borang yang korang perlu isi. Maklumat asas, nama pasangan, nama anak, umur anak dan sebagainya, pendapatan berapa. Ruangan-ruangan tersebut korang perlulah isi. Okey. Bila korang dah selesai isi permohonan tu, korang cuma hantar, submit, dan korang perlulah ke pejabat Jabatan Kebajikan Masyarakat yang korang dah pilih dalam permohonan tu. Selepas korang masukkan negeri, korang kena pilih lah daerah mana korang duduk, dan korang kena pergi ke JKM tempat yang daerah korang ya. Okey. Penting. Dalam tempoh 14 hari selepas korang submit dalam online tadi. Jadi maksudnya kalau hari ni kita korang buat korang tekan permohonan dalam talian, maksud bermula daripada tarikh korang hantar tu, korang ada tempoh 2 minggu untuk hadir ke pejabat Jabatan Kebajikan Masyarakat yang korang dah pun pilih yang mana satu yang berdekatan dengan tempat korang, dan korang perlu hadir bersama-sama dengan dokumen. Jangan pergi lengan kangkung je, korang kena pergi bawa sekali dokumen ya. Dokumen yang perlu dibawa ialah salinan my card pemohon ya. Contohnya aku nak memohon, terus salinan my card aku kena bawa Lepas tu salinan kad pengenalan my card ahli keluarga yang tinggal bersama. Contoh aku jugalah macam tu dia akulah. Bini aku, anak aku, semua yang ada dalam keluarga aku kena bawa salinan IC, salinan kopi. Dan kalau ada anak yang OKU, korang boleh bawa kad OKU, kad pengesahan orang kelainan upaya, dan slip pendaftaran OKU kalau ada anak yang OKU. Tidak dilupakan pengesahan pendapatan. Okey, dekat sini perlu disertakan salinan slip gaji, ataupun kalau bekerja sendiri, voucher gaji. Kalau tak ada voucher gaji, surat pengesahan pendapatan. Okey, surat pengesahan pendapatan tu bolehlah disahkan oleh ketua kampung ataupun penghulu kawasan ataupun pegawai-pegawai kerajaan yang bergrade layak untuk mengesahkan dokumen. Seperti pegawai daerah, pembantu pegawai daerah, guru besar, pengetua sekolah boleh mengesahkan dokumen. Jadi pengesahan pendapatan tu boleh dilakukan oleh mereka ya. Dan jangan lupa salah satu daripadanya, bil elektrik ataupun bil air ataupun kalau ada Astro tu kira orang kaya lah tapi tersenarai dalam laman web Astro tapi itu mustahil lah, biasanya orang susah tak ada Astro ya. Kalau ada Astro di rumah pun tak perlu nak sertakan bil Astro cukup sama ada bil api ataupun bil air sebagai pengesahan alamat saja. Jadi itu saja cara dia, sangat mudah ya. Mula-mula buat secara online ya. Lepas tu pergi kepada pejabat JKM daerah yang berhampiran yang korang dah pilih. Korang bawa dokumen-dokumen yang aku dah sebutkan tadi dan hantar permohonan tersebut ya. Jika anda memang menepati kriteria tidak melepasi garisan kemiskinan, maka anda akan dapat bantuan ni ya. Bantuan ni lebih kepada anak-anak lah sebenarnya. Memang tapi cuma sekiranya dapat, janganlah si ayah ataupun si ibu menggunakan ke jalan yang lain. Sebab bantuan JKM ni diwujudkan semata-mata untuk membantu anak-anak yang terdiri daripada keluarga yang susah, terutama untuk membantu perbelanjaan persekolahan. Itu motif dan matlamat utama sebenarnya bantuan untuk anak-anak ni ya. Walau bagaimanapun tak salah kalau duit tu untuk digunakan untuk isi keluarga ya. Semoga perkongsian yang aku share untuk malam ni bermanfaat untuk semua ya. Sebab aku tahu ramai orang yang susah. Sebab paras kemiskinan di negara kita ni semakin lama semakin banyak semakin menjadi-jadi. Okey, jadi jangan lepaskan peluang ni untuk anak-anak ya. Kadang-kadang kita tak tahu kita dapat ataupun tidak bila selagi kita tak mencuba ya. Tapi rezeki anak-anak tu sentiasa ada. Percayalah cakap aku, Tuhan beri kita anak tu bersama dengan rezeki. Tapi rezeki tu bukan datang bergolek Kadang-kadang kita perlukan sedikit usaha Contoh kena pergi ke pejabat JKM, itulah usaha usaha untuk mendapatkan sesuatu. Percayalah cakap aku, setiap anak yang dilahirkan ada rezeki bersama dia. Jadi semoga panduan yang aku bagi ni walaupun secara
santai. Aku harap korang boleh ikuti cara dia. Yang penting buka laman web yang aku dah tunjuk tadi. Kalau korang masih kabur, aku letak kat description. Senang, korang nak klik saja direct link ke pautan tersebut. Semoga bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum dan salam hormat untuk semua. Bye bye.